Assalamualaikum. Hello guys, back again to the another video. Okay, baru-baru ni ada kawan aku, dia suruh aku buat satu gaming PC untuk dia pakai ya guys, yang berbudgetkan RM3,000 ke bawah. Lebih murah, lebih bagus, dan juga semua baru ya guys. So, aku sudah pun menyelam dan aku sudah buat sedikit kajian lah. Apakah spek PC yang bagus, budget RM3,000 ke bawah? So, tanpa buang masa, jom kita mulakan video ini sekarang. Let's go! Prosesor yang kita akan pakai untuk projek kita pada kali ini ialah daripada Ryzen 5 3600. Mesti banyak yang tertanya, Ken, kenapa kau pakai prosesor ni? Prosesor ni kan prosesor lama. Ya, betul. Tapi prosesor ni masih capable ya guys. Boleh dikatakan capable untuk bermain games dan juga untuk melakukan editing. Sepanjang aku menggunakan prosesor ni, so far tiada isu. Dan juga yang kedua, sebab aku memilih prosesor ni, korang nampak ya guys, harga dia murah, RM459. Dulu harga dia sangat meninggal ya guys. Harga dia dekat RM1,000. Sekarang separuh harga. Seterusnya dari segi RAM. Okey, RAM ni aku beli brand daripada Patriot 3200 mAh ya guys, iaitu CL22. Harga dia ni aku beli 8GB RM85. Pemurah ya guys. So aku belilah 2 stick supaya PC kawan aku ni 16GB RAM. Alright. Seterusnya, motherboard yang kita akan pakai untuk projek kita pada kali ini ialah daripada brand MSI A520, berharga RM269. Seperti yang korang nampak di dalam kotak ya guys. 3rd gen Ryzen desktop ready. So plug and play. Seterusnya dari segi power supply pula. Okey, aku pilih brand daripada First Player ya guys, iaitu DK Premium 600W 80 plus bronze. Okey, so far aku sudah banyak ya guys menggunakan PSU ni untuk PC-PC budget aku. So far dia tidak ada masalah dan tidak ada isu ya guys. Dan lagi satu, harga dia ni sangat murah ya guys. Aku beli RM209. SSD pula aku beli daripada brand Adata ya guys, yang bersaiz 512GB. Walaupun dia ini masih lagi menggunakan PCIe Gen 3, tapi aku rasa Gen 3 ni pun sudah cukup laju ya guys untuk kegunaan yang basic atau kegunaan yang tidak terlalu hardcore sangat. Aku rasa no issue at all. Dan lagi satu, sebab aku memilih SSD ni ialah harga dia murah ya guys. RM119 kita sudah dapat 512GB. Okey, seterusnya untuk bagi besar lagi storage PC kawan aku ni, aku beli lagi hard disk drive ya guys. Hard disk drive ni dia bersaiz 1TB. Bolehlah kawan aku isi game-game di dalam hard disk ni. Okey, harga hard disk ni RM185. Seterusnya dari segi GPU yang menjadi pilihan kawan aku ialah daripada Nvidia GTX 1660 Ti yang berharga RM980. Mesti korang tertanya-tanya, Ken, kenapa kau tidak beli saja GPU second hand? Boleh dapat lagi GPU yang lebih baik dan lebih power. Ya betul, tapi dalam projek ni kawan aku dia lebih prefer barang semua baru ya guys. So kita kena hormat keputusan kawan aku. Alright, so aku rasa ini GPU antara yang terbaik lah. Kalau kita mau beli GPU seperti RTX 3050 ataupun RTX 2060, semua out of budget, atas RM1,000. So ini sajalah yang bawah RM1,000. So aku rasa okey. Okey, seterusnya dari segi casing ya guys. Okey, casing yang menjadi pilihan kawan aku ialah daripada First Player ya guys. Model dia ni aku tidak berapa pasti ya guys, sebab yang kami dapat ni display unit. Okey, casing ni dia berharga RM159. Dan kenapa kawan aku mau casing ni, sebab dia senang mau bagi bersih ya guys. Just cabut macam begini saja ya guys. Kalau contoh kita mau bersihkan casing ni sangat mudah. Itulah sebab utama kawan aku pilih casing ni. Dan yang kedua, dia warna putih. Okey, tema kali ni kawan aku mau buat satu PC yang berwarna putih. Okey, barang-barang pun semua sudah komplit ya guys. So inilah masanya untuk kita buat PC. Let's go. Okey, benda pertama yang kita perlu buat, kita kena install dahulu CPU ni di dekat motherboard ni ya guys. Okey, seterusnya barulah kita boleh lock
Yahoo! Settle! Ketika korang beli CPU ni, dia memang sudah dilengkapkan dengan CPU fan ya guys. So, tidak perlulah korang beli CPU fan. Dan juga, apa yang menarik lagi, CPU fan ni dia memang sudah ada pre-apply thermal paste ya guys. So, korang just tinggal pasang sahaja CPU fan ni. Oke, next step kita akan install SSD ni di dekat motherboard ya guys. CPU fan, CPU dan juga SSD kita sudah pun install di motherboard ni ya guys. So, seterusnya kita akan pasang motherboard ni dekat casing. Oh ya, aku sengaja tidak pasang dulu dia punya RAM supaya senang kerja kita ya guys. Bila kalau kita install wire dari power supply tu di dekat 24 pin tu, bila kalau ada RAM dekat sini dia macam mengganggu. Tapi bila kalau tiada RAM tu senanglah kerja kita mau masukkan wire 24 pin dekat motherboard ni. Tapi itu dari korang lah ya guys, mana yang korang selesa. Tapi kalau aku selesa tidak pasang RAM dahulu. Aku pasang dulu wire power supply itu, barulah aku pasang RAM supaya senang kerja. Untuk casing ni kita kena extra careful ya guys, sebab ini dia kaca. So sebelum kita memulakan kerja kita memasukkan motherboard ni dekat casing, pastikan yang ini kita buka ya guys, dan kita simpanlah di tempat yang selamat. Alright, nanti pecah sia-sia kerja kita ya guys. Alright, kita buka dahulu benda-benda yang tidak diperlukan di casing ni supaya memudahkan kerja. Seperti yang korang nampak ya guys, dia memang ada install kipas. Alright, sudahlah harga dia ni murah, Rp159. Dia bagi lagi free gift kipas. Worth for money lah ya guys, kira worth for money. So seterusnya kita akan buka dahulu back casing ni ya guys, supaya senang sedikitlah kerja kita. Motherboard ni pun kita sudah pasang di casing ni ya guys. So yang seterusnya kita akan pasang power supply ni di dalam casing ni. Lepas tu kita melakukan sedikit cable management lah. Lepas tu baru kita masukkan graphic card. Oke, PSU pun kita sudah pasang ya guys di dalam casing ni. So yang seterusnya, the moment yang ditunggu-tunggu, graphic card. Kita akan pasang graphic card ni dekat dalam ni ya guys. Seperti yang korang nampak, graphic card pun sudah aku pasang. Lepas tu segala wire-wire yang diperlukan untuk bagi PC ni hidup pun sudah aku pasang ya guys. Semua sudah settle. So yang seterusnya kita akan melakukan cable management ya guys. Seperti yang korang nampak, dekat belakang wire dia sangat berserabut ya guys. So kita akan melakukan cable management, dan seterusnya kita akan install RAM dan juga hard disk drive. Oke, lepas tu kita bagi turn on PC ni ya guys. Kita format, kita masukkan Windows, lepas tu kita try games. Alright.
Kabel management pun sudah siap kita install, RAM kita sudah pasang, hard disk drive kita sudah pasang, dan segala-galanya yang diperlukan oleh PC ini untuk hidup pun sudah kita buat ya guys. So, yang seterusnya kita akan install Windows ya guys. Kita akan install Windows dan kita akan install lah beberapa game dan kita akan melakukan benchmark macam mana dengan performance PC yang baru kita buat sebentar tadi ya guys. Hihi. Six weeks. Still no solid leads on who's leading the local Trinity cell. But I talked to some people in town. They're excited. There's a VIP coming to the Day of the Dead. Name's Dominguez. We should look into it. Oke, melalui hasil benchmark yang kita buat sebentar tadi, boleh dikatakan PC yang baru kita buat nih boleh dikatakan agak capable ya guys untuk main game di 60 frame per second without any issue. So, adakah aku rekomenkan korang untuk build PC macam ni? To be honest, aku sangat rekomen ya guys. AMD Ryzen 3600 ni boleh dikatakan still powerful lagi ya guys untuk tahun 2023, dan juga GPU GTX 1660 Ti ini pun boleh dikatakan still capable lagi ya guys untuk tahun 2023. Dan yang paling penting, budget ya guys. Budget. Kalau korang ada budget lebih sikit, aku rasa korang patut upgrade GPU ni pakai RTX model ya guys. Dan model yang aku rekomen ialah RTX 2060. Tapi kalau budget korang sangat ketat ataupun budget korang cukup makan, korang just ada budget bawah RM3.000, inilah masanya ya guys. Korang just copy saja build macam aku buat nih, confirm korang akan puas hati. Oke lah guys, setakat ini sajalah video kita pada kali ini. Kalau korang rasa video ini best, menarik, dan serba sedikit dapat membantu korang dan memberikan sedikit pengetahuan kepada korang, jangan lupa untuk subscribe dan hit bell notification di bawah supaya korang tidak terlepas dari video yang seterusnya. Itu saja dari aku. Thanks for watching. I see you in the next video. Arigato gozaimasu.